Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan Al-Tasawwuf Al-Islami USI 20302 di bawah pensyarah Ustaz Attillah bin Mamat yang bertajuk Metod Aliran Tasawuf Sunni dan Perkembangannya. Saya Nur Syahira binti Ahmad Azwaq, nombor metrik 055915. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang 6 perihal dalam tugasan kami. Yang pertama, pengenalan tasawuf. Kedua, pendahuluan tasawuf sunni. Ketiga, metod tasawuf sunni. Keempat, perkembangan tasawuf sunni. Kelima, penutup. Dan yang keenam adalah rujukan. Okey. Pengenalan tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang dalam ilmu pengajian Islam yang mempunyai tujuan utama iaitu membersihkan jiwa dan aspek rohani seseorang manusia yang dapat menghasilkan akhlak yang mulia dan diri seseorang. Dan tasawuf ini juga merupakan sebahagian daripada syariat Islam, atau dengan makna yang lain, syariat Islam juga mengandungi ajaran berkenaan perihal ilmu tasawuf. Dan istilah tasawuf ini muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi yang wafat pada tahun 250 Hijrah meletakkan perkataan Al-Sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijrah. Tetapi sebelum Abu Hashim Al-Kufi ini meletakkan perkataan Sufi di belakang namanya, telah wujud pakar yang mendahuluinya dalam zuhud, tawakal dan dalam mahabbah itu sendiri. Walau bagaimanapun, pakar-pakar berkenaan tidak meletakkan perkataan Sufi di belakang namanya, tetapi Abu Hashim Al-Kufi ini meletakkan perkataan Sufi, dan itu menjadikan beliau sebagai orang pertama yang menggunakan perkataan Sufi dalam nama. Dan dari segi bahasa, tasawuf ni dapat diartikan sebagai masdar yang mempunyai bentuk kelima, iaitu dari perkataan tafa'ala, dari kata dasar sawafa yang menunjukkan tempat pertama orang yang menggunakannya disebut sebagai suf. Walaupun kelahiran tasawuf ni agak lambat, namun ianya telah didahului oleh zuhud yang sangat terkenal diamalkan dan dihayati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kesimpulannya, tasawuf ni merupakan ilmu yang penting dan berguna selagi mana ia dikaitkan dengan Islam. Okay. Tasawuf sunni. Tasawuf sunni ni merupakan aliran tasawuf yang tidak dicampuri oleh falsafah, ataupun pengikut ajaran tasawuf sunni ini hanya berusaha mengikuti Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya serta membersihkan hati dan fikiran dan juga memperbaiki akhlak dan ibadah mereka di sisi Allah. Dan ciri utama dalam aliran tasawuf ini adalah kekuatan dan kekhusyukan beribadah kepada Allah, zikrullah, dan bersikap konsisten dan sikap mereka dalam sikap mereka. Dan antara punca kemunculan tasawuf sunni ini kerana telah berlakunya pertelingkahan antara kalangan para sufi, para ulama, fuqaha dan mutakallimin. Dan apabila berlakunya pertelingkahan itu telah menjadikan gambaran tasawuf itu dipandang remeh dan tidak elok pada pandangan masyarakat. Jadi muncul sebahagian tokoh sufi yang berusaha untuk mengembalikan kegemilangan tasawuf ini, dan usaha ini memperoleh kesempurnaan di tangan Imam Al-Ghazali yang kemudiannya melahirkan tasawuf sunni pada abad ke-5 Hijrah. Kerana pada abad ke-5 Hijriah itu telah berlaku ataupun telah muncul pengaruh ilmu dan budaya bangsa barat, terutamanya bangsa falsafah Yunani yang mula mempengaruhi fahaman tasawuf dalam agama Islam dikenali sebagai tasawuf falsafah. Tetapi fahaman tasawuf falsafah ini banyak kalangan yang tidak menyetujui tasawuf falsafah pada abad itu, dan akhirnya seorang tokoh sufi iaitu seorang cendekiawan Muslim iaitu Al-Ghazali menetapkan dasar atau landasan pada tasawuf pada tasawuf, iaitu tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan ia dikenali sebagai tasawuf sunni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin binti Azam, nombor metrik 056438. Saya akan membentangkan tajuk metod tasawuf sunni. Metod utama yang digunakan oleh ahli tasawuf sunni adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayni dan tadillu ma tamassaktum bihima, kita bawa wa sunnatan nabiyyi, yang bermaksud
Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selagi mana berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran membahaskan semua perkara yang berkait dengan kehidupan manusia. Maka Al-Quran adalah rujukan utama umat Islam untuk segala hal dan segala perkara dalam kehidupan ini. As-Sunnah pula rujukan kedua umat Islam selepas Al-Quran dengan mengikut segala perkara dikaitkan dengan perbuatan, percakapan, takrir atau sifat Nabi Muhammad SAW. Terdapat juga metod terbaru yang digunakan oleh ahli tasawuf, iaitu Al-Ahwal dan juga Maqamat. Al-Ahwal adalah suatu anugerah spiritual pemberian Allah kepada seorang salik kerana ketaatan dan ibadahnya yang secara terus-menerus. Al-Ahwal ni adalah anugerah untuk mereka yang beriman kepada Allah untuk menambahkan lagi keimanan dan ketaatannya kepada Allah serta menambahkan kekhusyukannya dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah khauf. Khauf adalah perasaan takut ke atas seseorang itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya dan ancaman terhadap dosa-dosa itu. Perasaan ini juga dapat membuatkan dirinya selalu mengingati Allah dan selalu takut untuk berbuat dosa. Perasaan ini menghalang dirinya untuk mengalihkan diri daripada Allah dan membuatkannya selalu ingat kepada Allah. Yang kedua adalah tawaduk. Tawaduk itu adalah perasaan rendah diri terhadap Tuhannya. Seseorang yang mempunyai sifat ini, dia tidak akan berasa rendah diri sama makhluk kerana menganggap sesama manusia ini adalah sama. Seseorang itu meninggalkan sifat sombong untuk memastikan hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga ialah ikhlas. Ikhlas adalah perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun dalam melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam beribadah kepada Allah. Dengan ini, seseorang itu akan melakukan ibadah itu semata-mata hanya kerana Allah. Seterusnya takwa, iaitu memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang dibukai Allah, iaitu mengelakkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Yang kelima iaitu syukur. Syukur adalah perasaan terima kasih yang dipanjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Terakhir iaitu mutmainnah, iaitu satu kesan terhadap batin, di mana dia berada dalam keadaan tenteram kerana selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, iaitu yang bermaksud, iaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah bahawa dengan mengingat Allah itu tenteramlah segala hati. Sesungguhnya Al-Ahwal ini adalah satu pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pemberian ini diperolehi oleh seseorang itu tanpa disedari oleh dirinya bahawa anugerah itu telah melekat ke dalam dirinya. Sesungguhnya seseorang yang dianugerahkan Al-Ahwal dalam dirinya sangatlah beruntung kerana Allah memelihara dirinya dalam beribadat dan dalam kehidupan seharian. Sekian itu sahaja daripada saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Syulayah Hamitimana, nombor metrik 055839. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung kepada poin kedua dalam metod aliran dalam tasawuf sunni, iaitu poin kedua adalah maqamat. Di dalam tasawuf ini, ianya mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi. Jadi, tazkiyah al-nafsi sering dikaitkan dengan penyucian jiwa, penjernihan dan pembeningan hati serta penyelarasan hubungan di antara manusia dan juga Tuhannya. Jadi, tazkiyah al-nafsi ini merupakan satu metod untuk bertakarub ataupun mendekatkan diri dengan Tuhan melalui proses-proses dan juga latihan-latihan rohani yang tertentu. Jadi hal inilah yang membawa makna kepada maqamat kerana para sufi mendefinisikan maqamat ini sebagai satu tahap adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermacam usaha yang diwujudkan serta tingkah laku riyadah, iaitu latihan jiwa menuju ke arah kebaikan secara beransur-ansur untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bahasa mudahnya, maqamat ini dapat kita fahami sebagai satu tingkat pencapaian yang perlu dilalui oleh para salik dalam menemui makna sebenar dan juga tujuan tasawuf. Jadi di dalam
maqamat ini terdapat beberapa khilaf para ulama tentang berapa banyak maqamat ini dan juga susunannya. Jadi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahawa maqamat ini terdapat 5, iaitu yang pertama maqamat taubah, yang kedua maqamat zuhud, yang ketiga maqamat sabar, yang keempat maqamat tawakal dan juga yang kelima adalah maqamat ridha. Baiklah, kita masuk kepada peringkat-peringkat maqamat. Jadi peringkat pertama adalah maqam taubah. Maqam taubah ini adalah proses pembersihan diri daripada dosa. Jadi para sufi bersepakat untuk meletakkan maqam taubah ini pada urutan yang pada tahap yang pertama sekali, kerana mereka bersepakat bahawa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang salaf itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci, maka haruslah bersih jiwa dan jasadnya daripada perlakuan dosa. Kerana dosa yang masih melekat pada jiwa seseorang salaf itu boleh mencemarkan dan juga menghalang daripada proses penyucian jiwa. Oleh yang sedemikian, proses pembersihan diri daripada dosa inilah yang membawa kepada maksud maqam taubah. Kemudian maqam yang kedua adalah maqam zuhud. Seperti apa yang kita fahami, maqam zuhud ini membawa maksud kepada meninggalkan ataupun mengabaikan kehidupan duniawi. Jadi para sufi berpendapat bahawa kehidupan duniawi ini adalah sumber utama yang membawa kepada berlakunya kemaksiatan, kejahatan dan segala jenis dosa. Jadi ianya perlu ditinggalkan oleh seseorang saleh itu agar proses penyucian jiwa itu terhindar daripada segala jenis kemaksiatan dan juga kelalaian duniawi. Namun Ibnu Taimiyah tidak bersependapat dalam pandangan ini, kerana bagi beliau bahawa maqam zuhud ini membawa kepada boleh memilih. Bagi beliau, sekiranya perkara duniawi itu tidak membawa sekiranya perkara itu membawa kerugian kepada akhirat, maka ianya perlulah ditinggalkan. Namun sekiranya perkara duniawi itu tidak membawa sebarang kerugian kepada akhirat, maka perkara itu juga tidak boleh untuk ditinggalkan. Kemudian maqam yang ketiga adalah maqam tawakal. Jadi maqam tawakal ini adalah meletakkan kepercayaan dan penyerahan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala sepenuh jiwa dan raga. Jadi para salih perlulah menyerahkan segala urusan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun penyerahan segala urusan takdir ini bukanlah menyerahkan semata-mata tanpa sebarang usaha untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dan perubahan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka sekiranya hamba-Nya ini sentiasa berusaha untuk mencari sebarang manfaat dan kebaikan yang telah Allah kurniakan di muka bumi ini. Jadi walau dalam keadaan apa sekalipun, seorang salaf itu perlulah meletakkan keyakinan yang sangat tinggi kepada kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tidak mampu untuk merasa resah dan juga gelisah kerana telah meletakkan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, maqam yang keempat iaitu maqam sabar atau maqam sabr. Jadi maqam sabr ini adalah sikap jiwa yang ditampilkan dalam penerimaan sesuatu serta sikap dalam menghadapi sesuatu musibah. Jadi para sufi itu mestilah mempunyai nilai-nilai ketabahan dan kesabaran yang sangat utuh di dalam diri mereka. Kerana namun makna kesabaran ini bukanlah bermaksud menerima segala perkara seadanya, namun mereka perlu berusaha supaya sentiasa tabah dalam menghadapi pelbagai dugaan dan juga perkara-perkara yang tidak diingini oleh mereka ataupun kehilangan benda-benda yang disenangi oleh mereka. Jadi maqam sabar ini adalah sangat penting dan sangat berkait rapat dengan maqam zuhud, kerana
apabila terdapatnya nilai sabar yang sangat tinggi di dalam diri seorang salih itu, ianya menjadi satu kekuatan kepada diri mereka untuk sentiasa meneruskan perjuangan untuk mencapai makna sebenar tasawuf itu setelah mereka setelah mereka melalui makam zuhud, iaitu setelah mereka meninggalkan dan juga kehilangan banyak perkara-perkara yang bersifat duniawi. Dan makam yang akhir sekali adalah makam ridha. Jadi makam ridha ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan yang bergantung kepada usaha manusia itu dalam berhubung dengan Tuhannya. Jadi makam ridha ini merupakan puncak kecintaan yang telah diperoleh oleh para sufi setelah mereka menjalani proses ubudiyah yang sangat panjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lebih mudah difahami sebagai suatu imbalan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-Nya di atas usaha-usaha mereka yang sangat tulus dan gigih dalam pengabdian diri dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makam ridha ini sangat terikat dengan penyerahan diri kepada Tuhan yang bergantung dengan usaha-usaha seseorang manusia itu untuk berhubung dengan Tuhannya agar sentiasa dekat hatinya kepada Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila binti Muhammad Qazi 056659. Seterusnya saya akan sambung kepada perkembangan tasawuf Sunni. Sebelum menerangkan dengan lebih mendalam mengenai tasawuf Sunni, saya akan terangkan terlebih dahulu bagaimana tasawuf itu berkembang. Tasawuf bukanlah suatu jalan yang dicipta untuk melarikan diri dari kehidupan realiti sebagaimana yang sering kali diperkatakan. Tasawuf adalah jalan untuk memperlekatkan diri dengan nilai-nilai kerohanian bagi menghadapi kehidupan dunia yang sangat mencabar. Kelahiran tasawuf ke dalam masyarakat Islam sedikit lewat iaitu pada abad ketiga Hijrah. Namun begitu, ianya telah didahului dengan zuhud. Zuhud sangat terkenal dan turut diamalkan oleh Rasulullah serta para sahabat. Zuhud merupakan titik permulaan kepada pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Dengan erti kata lain, tasawuf merupakan lanjutan daripada amalan zuhud, manakala zuhud pula berdasarkan kepada amalan Rasulullah dan para sahabat. Pada abad ketiga dan keempat, terdapat dua trend telah muncul iaitu golongan tasawuf Sunni dan golongan tasawuf yang condong kepada falsafah. Golongan tasawuf Sunni menghubungkan tasawuf mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, manakala golongan tasawuf yang condong kepada falsafah pula pemikiran mereka diresapi oleh unsur-unsur ijtihad dan hulul yang diperoleh Sufi dalam keadaan fana. Tasawuf Sunni terus berkembang pada abad ke-5. Manakala tasawuf yang condong kepada falsafah secara perlahan-lahan mulai tidak mendapat tempat dan kedudukan. Kedatangan Al-Ghazali, Al-Jilani dan lain-lain telah memperkukuhkan lagi kedudukan tasawuf Sunni. Pada abad ke-6, ke-7 dan seterusnya merupakan abad di mana tasawuf Sunni diamalkan oleh syekh-syekh tarikat tasawuf. Tasawuf tarekat ini terus berkembang sehinggalah sekarang. Secara umumnya, kebanyakan tasawuf tarekat adalah lanjutan daripada tasawuf Al-Harawi, Al-Jilani dan lain-lain. Selain daripada tasawuf Sunni, tasawuf falsafah juga telah berkembang pada kedua-dua abad ini. Hal ini telah menyebabkan lahir pula teori-teori tentang alam yang berdasarkan kepada zauq serta diberi huraian secara falsafah. Tasawuf inilah yang mudah diresapi oleh unsur-unsur luar ajaran Islam. Abad ketiga dan keempat Hijrah, Zuhud dan Tasawuf. Abad ketiga merupakan permulaan bagi ilmu tasawuf, manakala abad keempat pula dianggap sebagai tasawuf Islam mula menuju ke arah kesempurnaan. Pada permulaan abad ketiga, satu perubahan telah berlaku terhadap istilah zuhud. Secara umumnya, para pengamal zuhud pada peringkat ini tidak dinamakan sebagai zahid, tetapi mereka dikenali sufiyah. Golongan sufiyah mula berbicara tentang konsep-konsep seperti akhlak, jiwa, tingkah laku, menentukan jalan-jalan menuju kepada Allah yang perlu dilalui oleh salik, iaitu dikenali dengan makam-makam dan juga hal-hal. Golongan ini juga telah berbicara tentang makrifah, fana, ittihad dan hulul.
Pembincangan mereka berkaitan topik ini agak maju kerana mereka mempunyai teori tersendiri dengan menetapkan peraturan dan garis panduan yang harus diikuti dalam amalan-amalan mereka. Pada abad ketiga ini juga, penulisan dalam bidang tasawuf mula muncul. Antara penulisan terawal pada abad ini ialah karangan Al-Muhasibi. Selain dari aliran tasawuf Sunni yang sifatnya sederhana dalam memberi pendapat-pendapat mereka, iaitu sentiasa mengukur pengajaran tasawuf mereka dengan baca syariah, ada juga dalam kalangan mereka yang boleh dianggap sebagai tokoh syariah di samping tokoh dalam tasawuf. Pengajaran tasawuf mereka lebih kepada berbentuk pengajaran akhlak. Didapati juga satu aliran lain telah muncul iaitu golongan ahli tasawuf yang menyerah hal-hal fana. Mereka memutuskan kata-kata atau ungkapan yang penting dan asing. Mereka juga mempunyai konsep-konsep tersendiri tentang hubungan manusia dengan Allah seperti ittihad, hulul dan lain-lain. Sekian sahaja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Karnisa binti Muhammad Sabri, nombor matrik 056487. Kat sini saya nak terangkan tentang tasawuf, bagaimana tasawuf Sunni berkembang. Tasawuf Sunni ini berkembang pada abad yang ke-5, yang mana ia merupakan satu trend pengislahan yang begitu ketara berdasarkan kepada pengembalian semula tasawuf kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Qushairi dan Al-Harawi merupakan antara tokoh sufi yang banyak berjasa dalam memainkan peranan mereka dalam gerakan tersebut. Setelah itu diikuti pula oleh Al-Ghazali pada pertengahan abad yang ke-5. Usaha yang dilakukan oleh Al-Ghazali dianggap sebagai satu kemenangan yang besar bagi tasawuf Sunni dalam menyebarkan di seluruh dunia pada masa itu. Malah ia juga berkembang menyebarkannya sehingga ke hari ini. Abdul Al-Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi merupakan seorang tokoh sufi yang menganut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sangat terkenal dengan kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah dalam bidang tasawuf dan kitab Lataif Al-Isyarat dalam bidang tafsir. Manakala Al-Harawi pula atau nama penuhnya adalah Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ansari, iaitu beliau adalah tokoh tasawuf daripada mazhab Hanbali. Beliau juga merupakan tokoh dalam bidang fiqh. Beliau terkenal dengan kitab Manazil Al-Sairin ila Rabbil Alamin, iaitu sebuah kitab yang ringkas tetapi ianya sangat menarik. Di antara penulisannya ialah sesungguhnya sebahagian besar ulama golongan ini, iaitu golongan tasawuf, telah berpendapat bahawa kesudahan sesuatu amalan itu tidak akan menjadi betul, melainkan hendaklah betul di peringkat permulaannya. Sebagaimana sesebuah bangunan itu tidak dapat ditegakkan melainkan di atas tapak yang kuat. Oleh itu, kesahihan pada peringkat permulaan adalah penting, iaitu hendaklah diasaskan sesuatu pekerjaan itu dengan kejujuran dan juga mengikut as-sunnah. Kitab Al-Harawi ini telah disyarahkan oleh beberapa orang tokoh ulama, dan yang paling terkenal ialah syarah yang dikarang oleh Ibnu Al-Qayyim yang dinamakan dengan Madarij Al-Salikin. Selain daripada Al-Qushairi dan Al-Harawi, terdapat lagi seorang tokoh yang sangat terkenal pada abad itu. Beliau ialah Al-Ghazali dan sangat terkenal dengan gelaran Hujjah Al-Islam kerana ketokohannya dalam pelbagai cabang ilmu seperti ilmu fiqh, kalam, falsafah, tasawuf dan juga lain-lain. Seterusnya, perkembangan tasawuf Sunni ini dia berkembang pada abad yang ke-6 dan ke-7, iaitu tasawuf Sunni golongan tarekat. Menurut para tasawuf mutakhir, dimaksudkan dengan perkumpulan
ataupun perhimpunan individu-individu daripada kalangan pengamal tasawuf yang menjadi pengikut kepada syekh yang tertentu, dan ianya mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan ke atas mereka dalam menjalani amalan-amalan kerohanian. Meskipun tasawuf falsafah berkembang pesat di dalam masyarakat Islam pada abad yang ke-6 dan yang ke-7. Namun begitu, kesinambungan tasawuf Sunni ini dapat disaksikan seperti yang telah dibawa oleh Al-Ghazali, Al-Harawi, Al-Jilani dan lain-lain. Tasawuf Sunni ini telah berkembang luas di seluruh pelosok dunia Islam pada masa itu dengan usaha yang dilakukan oleh syekh-syekh terkemuka tarekat tasawuf. Penulisan yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh tasawuf Sunni seperti Al-Ghazali, Al-Hawari, Al-Jilani dan lain-lain ianya banyak mempengaruhi dan memberi kesan kepada syekh-syekh tarekat yang muncul pada abad yang ke-6 dan juga yang seterusnya. Mereka tertarik dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah serta manhaj amali golongan tasawuf. Dengan itu, tasawuf Sunni telah mula memasuki era baru, iaitu dengan kemunculan tarekat tasawuf sehinggalah ke hari ini. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, tasawuf Sunni ataupun turut dikenali dengan tasawuf akhlaki merupakan satu ajaran ilmu tasawuf yang berpegang dan kembali kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh hal demikian, aliran tasawuf ini terdapat dalam aliran sufi Sunni, dan aliran tasawuf ini juga lebih cenderung dari sudut moral dan amal syariat yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan itu sahaja, para sufi Sunni juga tidak mahu membebaskan diri mereka daripada berpegang teguh dengan dua sumber utama tasawuf Sunni, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana kesemua ilmu dan pengalaman yang mereka dapati adalah berdasarkan dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Justru tidak akan ada hakikat ilmu lain yang boleh mengatasi wahyu yang diterima Rasulullah SAW. Dan ini merupakan antara rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami dalam menyelesaikan tugasan ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Wallahu a'lam.